Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, hari ini apakah pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, murid-murid semua mestilah memberikan pemerhatian dan juga mestilah memberikan fokus pada apa yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini. Itu kita akan mempelajari akhlak tahun 2, pelajaran ke-6, adab dengan mushaf Al-Quran. Okey. Di akhir pembelajaran ini, kita akan mempelajari adab-adab ketika membawa mushaf Al-Quran. Apakah yang murid-murid semua faham tentang adab-adab ketika membawa mushaf Al-Quran? Maknanya, semasa kita membawa mushaf Al-Quran tersebut, mestilah kita membawanya yang pertama sekali dengan beradab, iaitu yang pertama dengan berwuduk. Dengan kita ada air wuduk. Sekiranya seseorang itu dia menyentuh Al-Quran tanpa wuduk, maka berdosa ke atasnya. Jadi adab-adab ketika membawa mushaf Al-Quran mestilah berwuduk. Dan yang kedua, memegang mushaf Al-Quran dengan tangan kanan. Kita pegang mushaf Al-Quran dengan tangan kanan. Ini adalah tangan kanan, ini adalah tangan kiri. Jadi kita pegang mushaf Al-Quran dengan tangan kanan kita. Dan yang ketiga, kita mengangkat mushaf Al-Quran sekurang-kurangnya separas dada. Kita mengangkat mushaf Al-Quran sekurang-kurangnya separas dada kita. Dan yang keempat, berpakaian bersih dan menutup aurat. Kita berpakaian bersih dan menutup aurat. Bila kita membawa mushaf Al-Quran, ketika kita membawa mushaf Al-Quran, mestilah kita mengangkat mushaf Al-Quran itu sekurang-kurangnya separas dada. Jangan kita memegang mushaf Al-Quran itu separah dengan perut kita ke ataupun punggung kita ke. Mestilah kita mengangkat mushaf Al-Quran sekurang-kurangnya separas dada. Sekiranya kita mengangkat mushaf Al-Quran itu separas dengan punggung ataupun perut kita, maka itu tidak ada adab. Dan cikgu boleh sampaikan juga di sini ada adab ketika membawa mushaf Al-Quran ini. Janganlah kita memegang mushaf Al-Quran itu dengan tangan kotor. Kita kena bersih, berpakaian bersih dan menutup aurat. Bagi pelajar lelaki, auratnya adalah di antara pusat dan lutut. Jadi mestilah menutup auratnya. Yang biasanya kalau pelajar lelaki dia nak baca Al-Quran, dia akan pakai baju Melayu dan akan pakai seluar ataupun pakai kain pelikat untuk membaca Al-Quran. Dan berpakaian bersih dan menutup aurat. Bagi pelajar perempuan pula, auratnya adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Dan yang kelima, menjaga Al-Quran dengan cermat. Menjaga Al-Quran dengan cermat. Ini adalah mushaf Al-Quran. Ini adalah mushaf Al-Quran. Bila kita ketika kita membawa Al-Quran, bila kita membawa Al-Quran, kita kena ada wuduk. Lepas
Lepas tu memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat. Dan mestilah kita mengangkat mushaf Al-Quran sekurang-kurangnya separah dada. Kita pegang mushaf Al-Quran itu sekurang-kurangnya separas dada kita. Dan kita menjaga Al-Quran dengan hormat. Kita menjaga Al-Quran itu dengan hormat. Jadi cikgu harap semua murid dapat hafal adab-adab ketika membawa mushaf Al-Quran. Okey, adab-adab ketika membaca Al-Quran. Apakah adab-adab ketika membaca Al-Quran? Okey, tengok sini. Yang pertama, adab-adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk dan menutup aurat. Okey. Membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk dan menutup aurat. Dan yang kedua, memulakan bacaan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang pertama, membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk dan menutup aurat. Okey. Membaca Al-Quran ini mestilah dalam keadaan kita berwuduk, ada air wuduk, ada air sembahyang. Sebelum ni cikgu dah terangkan apakah rukun-rukun wuduk itu. Rukun wuduk ada 6. Yang pertama, niat ketika niat. Kedua, membasuh muka keseluruhannya. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kaki sampai buku lali. Itu adalah rukun wuduk. Dan semasa dia membaca Al-Quran itu mestilah berwuduk dan menutup aurat. Dan yang kedua, memulakan bacaan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga apa? Hana, cuba baca. Memberi tumpuan ketika membaca Al-Quran. Okey, semasa kita membaca Al-Quran, kita mestilah memberi tumpuan. Misalnya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Dan kita memberikan tumpuan dengan jelas. Dan yang keempat, membaca dengan bertajwid dan bertaranum. Dan bacaan dengan bertajwid atau bertaranum, misalnya kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Dan yang kelima, sujud tilawah selepas membaca ayat yang disunatkan sujud. Ada tempat-tempat di dalam Al-Quran yang mana ayatnya disunatkan untuk kita sujud tilawah. Okey, pada ketika itu. Okey, dan yang keenam, mengambil iktibar daripada apa yang dibaca. Okey, contohnya contohnya kisah berkenaan dengan Ashabul Kafir, 7 orang pemuda yang masuk ke dalam gua dan tidur selama bertahun-tahun. Okey. Itu ada satu kisah dalam surah Kahfi dan berkenaan dengan hari kiamat. Okey. Kita ambil iktibar daripada apa yang kita baca.
Seterusnya, adab-adab ketika menyimpan mushaf Al-Quran. Yang pertama, membawa dengan penuh hormat, meletakkannya di tempat yang sesuai, menutup mushaf Al-Quran selepas membacanya, dan tidak meletakkan sesuatu benda di atas mushaf. Okey, adab-adab ketika menyimpan mushaf Al-Quran: membawa dengan penuh hormat, meletakkannya di tempat yang sesuai, menutup mushaf Al-Quran selepas membacanya, tidak meletakkan sesuatu benda di atas mushaf. Itu adalah adab-adab ketika menyimpan mushaf Al-Quran. Itu membawa dengan penuh hormat, meletakkan di tempat yang sesuai, menutup mushaf Al-Quran selepas membacanya, tidak meletakkan sesuatu benda di atas mushaf. Okey, adab-adab ketika menyimpan mushaf Al-Quran. Yang pertama, membawa dengan penuh hormat. Okey, ketika kita menyimpan mushaf Al-Quran ni, kita membawa mushaf itu dengan penuh hormat. Okey, dan kita meletakkannya di tempat yang sesuai. Kita letak mushaf Al-Quran itu di tempat yang tinggi, misalnya di atas almari, dan menutup mushaf Al-Quran selepas kita membacanya. Kita tutup mushaf Al-Quran itu selepas kita membacanya. Okey, dan tidak meletakkan sesuatu benda di atas mushaf. Menutup mushaf Al-Quran selepas membacanya. Bila kita sudah baca mushaf Al-Quran itu, kita tutup mushaf Al-Quran tersebut dan tidak meletakkan sesuatu benda di atas mushaf. Okey, bila kita sudah baca, kita dah tutup, lepas tu kita tak boleh meletakkan sesuatu benda di atas mushaf Al-Quran tersebut. Kerana apa? Kerana itu tidak punya adab dengan Al-Quran. Jadi bila mana kita nak simpan Al-Quran tu, kita kena bawa, kita dah baca dengan guru kita di hadapan, dan sudah kita baca, kita bawa dia dengan cermat, kita tutup mushaf Al-Quran selepas kita membacanya, kita baca doa, dan kita letak mushaf Al-Quran tu di tempat yang sesuai, yang tinggi, yang kita memang dah sediakan untuk meletakkan mushaf Al-Quran tersebut. Okey, dan jangan meletakkan sesuatu benda di atas mushaf Al-Quran, misalnya jam, ataupun telefon, ataupun pen. Tidak boleh. Itu menandakan tidak ada adab ketika menyimpan mushaf Al-Quran. Okey. Okey, doa selepas membaca Al-Quran. Apakah doa selepas membaca Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okey, ini adalah doa selepas membaca Al-Quran.
Jadi murid-murid semua kena ingat, selepas daripada membaca Al-Quran, kita akan membaca doa ini, iaitu Allahumma arhamna bil Quran. Okey, artinya, wahai ya Allah, kasihilah kami dengan berkat Al-Quran, dan jadikannya Al-Quran ini sebagai pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Wahai Allah, ingatkanlah kami apa yang kami telah lupa, dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Lihat pula pada slide yang seterusnya. Lepas kita dah baca doa selepas membaca Al-Quran dan kita fahami artinya, jadi di sini pula fadilat, kelebihan apabila seseorang itu, misalnya Faiz Aiman beradab ketika membawa Al-Quran, membaca Al-Quran dan menyimpan mushaf Al-Quran. Jadi apakah fadilatnya ataupun kelebihannya yang kita perolehi di situ? Okey. Okey. Fadilat beradab ketika membawa, membaca dan menyimpan mushaf Al-Quran. Yang pertama, jiwa tenang dan tenteram. Dan yang kedua, mendapat keberkatan hidup. Dan yang ketiga, mendapat ganjaran pahala. Dan yang keempat, mendapat syafaat, memahami dan menghayati ayat-ayat yang dibaca. Okey. Yang pertama, jiwa kita rasa tenang dan tenteram. Dan yang kedua, mendapat keberkatan hidup. Dan yang ketiga, mendapat ganjaran pahala. Dan yang keempat, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, memahami dan menghayati ayat-ayat yang dibaca. Okey, sampai